Okey, ini ialah bahagian soalan bahagian A, persamaan linear serentak. Soalan nombor 1. Hitung nilai X dan nilai Y yang memuaskan persamaan linear serentak yang berikut. Ada dua persamaan, kita boleh gunakan sama ada kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Okey, cikgu tunjuk dulu macam mana nak guna kaedah penghapusan ya. Okey, dia ada dua persamaan. 2X tambah Y sama dengan 8. Dan negatif X tambah 4Y sama dengan 5. Okay. Macam mana nak gunakan kaedah penghapusan? Maksudnya kita kena samakan dulu persamaan. Anggap ini persamaan 1, ini persamaan 2. Okay. Sama ada kita nak hapuskan X atau kita nak hapuskan Y. Sekarang tengok. Sini 2X, sini X. Ada 1X sahaja. Jadi samakan dia. Maksudnya yang 2 ini kita darab dengan 2. Supaya dia jadi 2. So, kita darab 2, negatif 2X tambah 4 pun darab 2, jadi 8Y. Sama dengan 5 pun darab 2, jadi 10. Kita akan dapat persamaan yang ke-3. Jadi, bawa persamaan yang pertama tu di bawah sini. Supaya senang. Okey, jangan daripada mana? Daripada persamaan pertama. Lepas apa kita buat? Kita hapuskan X. Nak hapuskan X sama ada kita tambah atau kita tolak. Jadi kalau kat sini tolak, negatif 2, sini positif 2. Jadi macam mana kita nak jadikan dia kosong? Negatif 2, jadi kita ada negatif 2. Apa operasi yang sesuai supaya dia jadi kosong, sifar? Kan ni negatif 2 dan 2. Macam mana nak jadikan dia kosong? Sama ada letak tanda tambah atau letak tanda tolak. Kalau kamu tak yakin, kamu guna kalkulator lah. Tapi paling senang tengok sini. Kalau ini negatif, di sini mesti tambah. Dia mesti berlawanan. Baru dia akan jadi kosong. Okey, jadi ini kita tambah. Bila tambah ini dah terhapus jadi kosong. So 8Y tambah dengan dia. Mesti tambah ikut urutan dia. Ikut kawan. Mesti tambah ikut kawan dia. Gitu. Jadi ini dah jadi kosong. Ini 8Y tambah Y dah jadi 9Y. Sama dengan 10 tambah 8 jadi 18. Sekarang tengok 9Y sama dengan 18. Okey, 9Y sama dengan 18. Juga ambil daripada sini. Tak cukup ruang. Jadi Y sama dengan, ini darab. Bila pindah jadi bahagi. Jadi dapatlah Y sama dengan 18 bahagi 9. 2. Y sama dengan 2. Lepas tu kita masukkan Y sama dengan 2. Ke dalam persamaan mana kamu sukalah. 1 boleh, 2 pun boleh. Pastikan Y sama dengan 2. Boleh masukkan ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2. Cikgu pilih persamaan 1. Jadi 2X tambah Y sama dengan 8. Jadi Y ni ganti dia dengan 2. Okey, 2 ni daripada Y sini ya. Sama dengan 8. Lepas tu Y ni pindahkan pergi sebelah. Y pindah pergi sebelah. Dia tambah. Bila pindah jadi tolak. Kan? 8 tolak 2 sama dengan 6. Jadi 2X sama dengan 6. Pindahkan lagi X tu 2. 2X sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6 bahagi 2. Kita akan dapat 3. Okey. Nanti kita cek. Kita boleh cek guna kalkulator. Kita boleh semak jawapan gunakan kalkulator. Kamu tekan mode. 3 kali. Tekan equation 1. Tekan dari 2 dengan 3 announce. Kamu tekan 2. Tekan 2. Okey, keluar ada 1 kan. Yang mana A1. Okey. Daripada persamaan itu, ini ialah A1. A1. Ini kalau tiada, ialah 1 lah. B1. C1. Yang ini pun kalau tiada, dia ialah 1. Negatif 1 lah yang ini. A1, A2. Yang ini B2. Yang ini C2. Okay, kita masukkan ke dalam A1 dulu. A1 ialah 2. Okey, masukkan 2. Tekan sama dengan. Dia keluar B1 kan? B1 ialah 1. Tekan sama dengan. Dia keluar C1 ialah 8. Tekan lagi sama dengan. Tu dia keluar A2. A2 ialah negatif 1. Tekan sama dengan. B2 ialah 4. Tekan lagi sama dengan. Dan C2 ialah 5. Tekan lagi sama dengan. Kamu akan dapat X sama dengan 3. Y sama dengan 2. Sorry ya, X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Sekarang kita gunakan kaedah penggantian. Tadi penghapusan kan. Sekarang kaedah penggantian. Dia ada dua persamaan tadi.
2x tambah y sama dengan 8, persamaan pertama. Dan negatif x tambah 4y sama dengan 5, persamaan yang kedua. Jadi kalau penggantian kita jadikan x ataupun y itu perkara rumus. Jadi kita jadikanlah yang pertama yang senang sikit. Jadikan y perkara rumus. 2x tambah y sama dengan 8. Okey. Jadi jadikan y perkara rumus, pindahkan x, kita akan dapat 8 tolak 2 x. Macam tu. Lepas tu masukkan y sama dengan 8 tolak 2x ni ke dalam persamaan yang kedua. Tidak boleh masukkan dalam persamaan yang pertama ya, mesti masukkan dalam persamaan yang kedua. Negatif x tambah 4 8 tolak 2x sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Kembangkan. Kamu akan dapat ini 32 tolak 8x sama dengan 5. Okey, cari kawan dia yang sama. Negatif x tolak 8x dapat negatif 9x sama dengan 5 tolak 32. Jadi kamu akan dapat negatif 9x sama dengan negatif 27. Okey, jadi pindahkan 9 tu tak mahu, sebab mahu x. Negatif 27 bahagi dengan negatif 9, kamu akan dapat 3. Okay. X3. Y belum dapatkan. Jadi y, nak cari y, gantikan terus dalam ni yang kita dah dapat tadi tu. Y sama dengan 8 tolak 2, gantikan x dengan 3. Dapat 8 tolak 6, so dapat y sama dengan 2. So jawapan dia x sama dengan 3. Oleh itu dapat x sama dengan 3 dan y sama dengan 2. Itu gunakan kaedah penggantian. Jadi mana-manalah kamu senang kamu boleh guna. Soalan yang kedua. Raja 2 menunjukkan sebuah kolam ikan berbentuk segi 4 tepat. Diberi bahawa panjang kolam ikan itu adalah 2 kali lebarnya. Jika perimeter kolam itu ialah 180 meter, cari nilai x dan y. Apa maklumat yang diberi ialah panjang kolam ialah 2 kali lebarnya. Panjang y kan. Lebar ialah x. Maksudnya y sama dengan 2x. Y sama dengan 2x. Okey, sebab panjang lebar 2 kali lebar dia punya panjang. Jadi jika perimeter kolam itu ialah 180 meter, dia bagi lagi perimeter. Perimeter ialah ukur keliling ini. Tambah semua ni perimeter. Dia ada 2x tambah 2y. Sama dengan 180. Okey, ini senang. Ini terus kamu gunakan kaedah penggantian. Sebab boleh gantikan y sama dengan 2x. Okey, yang y itu kita buat kurungan. Kita gantikan terus. 2x tambah 2x sama dengan 180. Jadi 2x tambah 4x sama dengan 180. 6x sama dengan 180. Jadi x sama dengan 180 bahagi 6. X sama dengan 30 meter. Dia nak cari y. Dia kata y sama dengan 2x. Maksudnya y sama dengan 2 darab 30. Kita dapat y sama dengan 60 meter. Okey, dah siap. Itu sahaja. Okey, soalan yang ketiga. Ai dan Ija mempunyai 60 keping shilling 50 sen. Selepas Ai memberikan 3 keping shilling 50 sen kepada Ija, bilangan shilling 50 sen Ai adalah 2 kali bilangan shilling 50 sen Ija. Berapa keping shilling 50 sen yang dimiliki oleh setiap orang pada asalnya? Jadi katakanlah X sama dengan Ai. Katakan X sama dengan Ai. Y sama dengan Ija. Jadi katakan. Bentukkan persamaan linear. Jadi mula-mula Ai dan Ija ni dia ada 60 keping shilling 50 sen. Maksudnya X tambah Y. Persamaan yang pertama ialah X tambah Y sama dengan 60. Okey, jumlah duk shilling dia. Okey. Lepas tu Ai dia bagi 3 keping shilling 50 sen dia pada Ija. Maksudnya shilling Ai tu berkurang 3 lah. X tolak 3. Maksudnya bila Ai dia bagi duit 3 keping pada Ija, duit Ija tu bertambah lah 3 kan. Y tu bertambah 3.
X tolak 3, Y tambah 3. Dan dikata bilangan shilling 50 sen I adalah 2 kali bilangan shilling 50 sen ija. Maksudnya macam mana tu? Jadi dia akan dapat macam mana? Dapat X tolak 3 sama dengan 2 kali ganda I. Macam tu. Dia 2 kali ganda. Maksudnya I punya ni dah jadi 2 kali bilangan duit shilling 50 sen ijah. Dia tak 2 kat sini lah. Okey. Jadi boleh guna kaedah penghapusan atau boleh gunakan kaedah penggantian. Kalau gunakan kaedah penggantian lebih senang lah. Yang ini kita jadikan dia X sama dengan 60 tolak Y. Kita jadikan X perkara rumus. Jadi masukkan X ke dalam persamaan yang kedua. Jadi yang X ini jadi 60 tolak Y tolak 3. Okay, cikgu gantikan tu dah. Terus sama dengan ini kita boleh kembangkan 2Y tambah 6. Lepas tu kita kumpulkanlah Y dengan Y, X dengan X. Jadi 60 tolak 3 berapa? 57. Boleh pindah pergi belakang sebab tak ada Y. Yang ada Y pindah pergi depan. Okay, ni kan. Ini kita tolak dia, kita dapat dia 60 tolak 3. Kita dapat dia berapa? 57. 57 ni pindah jadi tolak. Dan ini 2Y pun pindah pergi depan sebab nak kawan dengan Y, dia akan jadi tolak juga. Jadi negatif Y tolak 2Y sama dengan 6 tolak 57. Kita dapat macam tu. Jadi negatif 2Y tolak 2Y dah dapat negatif 3Y. Ya, negatif 3Y sama dengan 6 tolak 57 akan dapat negatif 51. Jadi Y sama dengan negatif 51 bahagi dengan negatif 3. So Y kamu akan dapat Y sama dengan 17. Okey. Baru Y kan. Jadi gantikan Y tu ke dalam X tadi ni yang kita dah cari tadi. X sama dengan 60 tolak Y. Jadi kamu gantikan X sama dengan 60 tolak 17. Pendapat X sama dengan 43. Jadi maksudnya bilangan shilling I ialah 43. Bilangan, tulis kat bawah sekali ya. Bilangan shilling 50 sen I sama dengan 43 keping. Dan ijah ialah 17 keping. Okey. Kita soalan yang seterusnya bahagian B. Segulung polipipe dengan panjang 90 meter, okey, dibagi panjang pipe 90 meter, dipotong kepada 3 bahagian. Panjang bahagian polipipe yang pertama dan kedua adalah sama, manakala panjang bahagian polipipe yang ketiga melebihi jumlah panjang 2 bahagian polipipe itu 6 meter. Okey, hitung panjang setiap bahagian polipipe itu. Dia bagi 90 meter polipipe. Okey, macam inilah 90 meter kan. Atau kalau ini polipipe. Lepas tu yang 2 bahagian tu sama panjang. Yang 2 bahagian tu sama panjang, kita katakanlah X. Okey, bahagian sama panjang tu kita katakan sebagai X. Bahagian yang kurang panjang, yang satu lagi tu yang ketiga, kita katakan dia sebagai Y. Okey, maksudnya 2X tambah Y. Persamaan yang pertama kita ada 2X tambah Y sama dengan 90. Itu ya persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua. Dia cakap panjang bahagian polipipe yang ketiga melebihi jumlah panjang 2 bahagian polipipe itu 6 meter. Maksudnya siapa yang lebih sekarang? Y yang lebih kan. Jadi maksudnya beza lah tu. Itulah beza. 6 meter tu beza di antara panjang Y dengan 2X itu sama dengan 6. Okey, sama juga ini boleh gunakan kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Kalau tengok begini kaedah penggantian yang senang kan. Penghapusan pun boleh, penggantian pun boleh. Jadi kalau penggantian kita gantikanlah
persamaan 1, persamaan 2. Guna 1 boleh, guna 2 pun boleh. Jadi ambil yang senang. Mana-mana lah yang senang. Okay, kalau ambil daripada 1. Ambil 1 ya. Y sama dengan 90 tolak X. Kita mesti jadikan yang, 2X. Kita mesti jadikan yang tiada nombor tu di depan lah supaya senang. Okay. Lepas tu gantikan Y sama dengan 90 tolak 2X ni ke dalam persamaan yang kedua. Tak bolehlah ganti dalam persamaan yang pertama sebab kita dah tukar ini kan. Jadi Y itu 90 tolak 2X tolak lagi 2X sama dengan 6. Nah ini kan. Okay, lepas tu ini kurungan dia boleh buang terus sebab dia ada nombor di depan. Jadi yang ini kita boleh gabung. Negatif 2X tolak 2X jadi negatif 4X sama dengan 6 ni tolak dengan 90. 90 ni ada X kan, jadi pindah pergi belakang. Jadi 6 tolak dengan 90. Jadi kita akan dapat negatif 4X sama dengan tolak dengan 90 di negatif 84. So kamu akan dapat X sama dengan negatif 84 bahagi dengan negatif 4. Kamu akan dapat 21. Jadi dapat X 21 sudah. Senang, sudah ganti jadi sini terus. Y sama dengan 90 tolak 21 darab 21. 1 kan tadi X. Ganti teruslah. 90 tolak dengan 42. Kamu akan dapat sama dengan 82. Y sama dengan 48. Jadi kita dapatlah X sama dengan 21 dan Y sama dengan 48. Okey. Soalan yang kedua, Ali membekalkan buah nanas kepada gerai A dan B. Jisim buah yang dibekalkan adalah seperti berikut. Gerai A, jisim dia adalah 40 untuk nanas MD2 40 kg, nanas Morris 30 kg. Jadi jumlah bayaran yang diterima oleh Ali daripada gerai A dan B masing-masing ialah RM340 dan RM120. Tentukan harga bagi setiap jenis buah per kilogram. Jadi kita katakanlah nanas MD2 ini sebagai X, nanas Morris sebagai Y. Jadi tahu sudah harga untuk gerai A kan, 40X tambah dengan 30Y 340. Ini. Okey. Gerai yang ke B, gerai B 10X tambah 20Y sama dengan 120. Okey. Boleh gunakan kaedah penghapusan atau boleh gunakan kaedah penggantian. Kali ini cikgu nak gunakan kaedah penghapusan lah. Ini 1, ini 2. Persamaan 1, persamaan 2. Jadi kita samakanlah dia ni. Nak samakan macam mana? Ini 40, ini 10. Nak samakan darablah dengan 40. Kan dia akan dapat yang sama lah. Okey. Okey, persamaan kedua tu darab dengan 4. Supaya dapat sama. 10 darab 4, 40. 20 darab 4, 80. Dan 120 darab 4 jadi 480. Okey. Jadi sama dah dengan di atas ni kan. Cikgu tulis di bawah lah. Supaya senang kita tengok. Cikgu ambil persamaan 1 tulis di bawah. Jadi kita hapuskan dia. Macam mana nak hapuskan? Ini positif, ini positif. Macam mana jadi kosong? Kita tolak lah. 40 tolak 40 jadi kosong. Hapus sudah. 80 tolak 30 jadi 50Y. Sama dengan 480 tolak dengan 340, 140. Jadi Y kita akan dapat sama dengan 2.8. Okey. 28 maksudnya 140 bahagi dengan 50 dapatlah 28. Lepas tu kita masukkanlah Y tu ke dalam yang persamaan pertama atau persamaan yang kedua. Mana-mana lah. Yang senang, yang kecil lah kita ambil. 10X tambah 20Y 2.8 sama dengan 120. Jadi ini kita dapat 10X tambah 56 sama dengan 120.
Jadi 10X sama dengan 120 tolak 56. Kamu akan dapat 64. 10X sama dengan 64. Jadi X sama dengan 6,4. Sebab 10 ni pindah ke sebelah jadi bahagi. Jadi 6,4 lah. Jadi kita akan dapat dia punya kesimpulan di sini. Nenas MD2 harga dia RM RM6.40. Dan nenas Morris harga dia ialah RM RM2.80 per kg. Per kg ya. Okey, itu jawapan dia. Kalkulator. Tekan mod. Pilih 1. Pilih 2. Okey, A1 ialah 40. Tekan sama dengan 30. Tekan sama dengan C1 ialah 340. Tekan lagi sama dengan. Lepas tu kita dapat A2 ialah 10. Tekan sama dengan. B2 20. Tekan sama dengan. Dan C2 ialah 120. Tekan sama dengan. So dapat C yang pertama. X ialah 64. Y 28. Okey. Itu untuk semak jawapan. Okay, soalan ketiga. 6 kotak susu cair dan 12 jak air diperlukan untuk membuat 21 liter air bandung. Jadi kita katakan X sebagai susu cair, Y sebagai jak air. Jadi tulis persamaan linear berdasarkan situasi yang diberikan. Jadi persamaan linear kita boleh buat ialah 6 kotak susu 6X tambah dengan jak air 12Y sama dengan 21. Okey. Dapat dah A, dapat satu markah untuk A. Okey, diberi bahawa 11,5 liter air bandung dihasilkan menggunakan 7 jak air dan 2 kotak susu cair. Okey, kita dapat dah persamaan yang kedua. 2 kotak susu cair 2X tambah dengan 7Y, dia akan dapat 11,5. Okey, persamaan yang tadi tu kita dapat 6X tambah 12Y sama dengan 21. Jadi kita boleh carilah isi padu. Hitungkan isi padu dalam liter 1 jak air itu. Kita gunakan kaedah penghapusan ataupun penggantian. Jadi untuk penghapusan, dia ada dua cara. Sama ada kamu nak darab atau kamu nak bahagi. Nak samakan X, boleh darab, boleh bahagi. Tapi biasa kita buat bahagi, darab kan. 2 darab berapa dapat 6 supaya sama. Kita gunakanlah cara yang kita biasa. 1 darab dengan 3. Kan, persamaan 1 darab 3, 2 darab 3. Okey, 2 darab 3 dapat 6. Tambah 7 darab 3 dapat 21Y. Dan 11,5 darab 3 akan dapat 34,5. Persamaan yang ketiga. Jadi, nak hapuskan kita tolak lah. Sebab 6 tolak 6 jadi kosong. 12 tolak dengan 21. Kita akan dapat negatif 9Y sama dengan 21 tolak dengan 34,5. Kita akan dapat negatif 13,5. Okey. So, kamu bahagilah. Y sama dengan negatif 13,5 bahagi dengan negatif 9. Kita akan dapat 1,5 liter. Y ialah 1,5. Jadi kita dapatlah isi padu jak ialah isi padu jak air ialah 1,5 liter. Ke C. Isi padu air bandung berkurang sebanyak 1/3 setelah 21 cawan dijual. Berapa isi padu 4 cawan air bandung dalam unit mililiter? Okey, dia kata 1/3 dah kena jual. Tadi kita tahu kita ada 20 liter air bandung kan? Jadi 1/3 sudah kena jual. 1/3 darab dengan 21. Kita akan dapat 7 liter. Okey, 7 liter ini ialah 21 cawan. Kan? So, sebab dia mahu dalam mililiter, kita tukar mililiter teruslah. 7 liter berapa mililiter? 7,000 mililiter. Okey, jadi kalau 4 cawan, berapakah mililiternya?
Jadi kita bahagilah 7,000 liter bahagi dengan 21 darab dengan 4. Jadi kamu akan dapat jawapannya ialah 1333 mililiter. Okey, untuk 4 cawan air. Okey, dah siap.